Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmatnya dapat kita bersama dalam program muhasabah bersama PPIPS. Kepada sidang penonton sekalian, salat dan salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menjanjikan kejayaan kepada manusia hidup di dunia dan di akhirat. Sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya dalam waktu yang ringkas ini untuk membicarakan satu perkara yang sering disalahartikan oleh manusia, terutama yang mereka yang beragama Islam, yaitu tentang apakah matlamat manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan matlamat manusia itu dijadikan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bermakna, maksudnya, dan tidak aku jadikan manusia, jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Dalil jelas dalam ayat ini, matlamat manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi kepadanya. Tetapi persoalannya, mengapa kita perlu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang kita boleh jelaskan mengapa manusia itu perlu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, ia sebagai satu fitrah semula jadi kejadian manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Kerana ketika roh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasal roh itu diciptakan lebih awal daripada jasad. Dan ketika roh diciptakan, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada roh, Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bila tanyakan kepada roh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penyaksian kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, maka roh menjawab, Qalu bala syahidna. Berkata membenarkan, dan malah para roh semua bersaksi bahawa Tuhan itu adalah Allah yang perlu disembah. Itu yang pertama. Yang keduanya, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini menggambarkan kepada kita bahawa jin dan manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat manusia, jin. Bermakna jin juga tertakluk kepadanya tanggungjawab untuk melaksanakan tuntutan agama yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Begitu juga dengan manusia. Jadi, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dan kita sebagai hamba Allah, maka kita perlu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Yang maksudnya, sekiranya kamu bersyukur dengan nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi sekiranya kamu kufur kepada nikmatku, pastinya siksaanku amat pedih sekali. Dalam ayat ini jelas kepada kita bahawa kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kerana nikmatnya yang terlalu banyak kepada kita. Kerana kalau kita nak mengira nikmat Allah kepada kita, memang tak akan mampu kita mengiranya.
daripada sekecil-kecil nikmat yang Allah berikan, sehinggalah nikmat yang paling besar, iaitu nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau katakan Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita membayar setiap tarikan nafas yang Allah berikan kepada kita. Satu tarikan nafas dibayar dengan 2 sen satu tarikan nafas. Berapa perlu kita bayar dalam satu hari? Saya rasa gaji saya pun tak cukup. Dengan anak saya 10 orang, pastinya saya tak cukup untuk membayar nikmat tarikan nafas yang Allah berikan kepada saya, kepada isteri saya dan anak-anak saya. Itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat anggota tubuh badan yang cantik, hidung yang mancung, dan segala-gala nikmat yang lain memerlukan kita untuk